Ada satu pakcik ni dia tanya saya, dia dah buat ikut. Okey, subuh, zuhur, asar dua-dua kan. Maghrib buat penuh, isyak dua. Kita combinekan jamak takdim atau jamak takhir tu. Pagi tu dia tanya, subuh ni nak jamak dengan apa? Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita sambung hari ini bab 8. Bab 8 bertaubatlah, ya. Bab 8 bertaubatlah. Bertaubat adalah wajib bagi setiap muslim. Allah SWT telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi kalau bab taubat ni memanglah kan, kita semua ada salah, kita semua buat silap kan, melainkan ada di kalangan kita hari ni ramai-ramai ni yang berani cakap alhamdulillah, setakat ni saya belum ada dosa lagi untuk tahun ni. Kan, saya puas dah mikirkan tak ada rasanya. Saya rasa setakat ni elok lagi. Tak berani. Orang yang cakap macam tu pun berdosa dah. Kan? Ayat tadi bermaksud, wahai orang-orang mukmin, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Kemudian Rasulullah SAW pula bersabda, kan, barang siapa suka berjumpa Allah, maka Allah suka berjumpa dengannya. Dan barang siapa tidak suka berjumpa Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Jadi mana kata tak suka berjumpa ni apa maksudnya? Buat salah dengan sengaja. Lepas itu buat salah, tak nak pula berjumpa dengan Allah, tak nak mengadu dengan Allah, minta ampun dengan Allah, sebab dia rasa dia elok, dia rasa dia baik, seolah-olah macam tu lah. Itu sebabnya kalau lepas sembahyang, lepas kita sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kalau orang tu berkecapuih balik, berkecapuih itu copek betul lah, cepat-cepat. Dalam bahasa orang Perak tu apa? Bingkas bangun. Cik, tu orang KL dekat tu. Bingkas. Macam tu lah. Dia nak cepat bangun. Lepas bagi salam nak cepat bangun, maknanya dia sombong. Dia sombong dengan Allah. Kan? Paling tidak istighfar. Astaghfirullah. 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 Bila tan sakit dah tak terdaya, tahu pula Allah. Tan apa? Bakar capuih. Ni sembilan cakap. Bakar capuih tu nak cepat betul. Tapi ada lagi cepat lagi. Berdesut orang KL cakap. Yang lagi laju beren menculin. Tu laju betul. Untuk orang bawah yang faham tu. Jadi makna kata cepat betul. Dia sombong dengan Allah, seolah-olah tak ada dosa. Nak cuci hati kita dosa tu istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi jangan ikut yang budak sekarang. Astaga, tu Nabi tak ajar. Astaga, mana dia dapat tak tahu. Kan? Astaghfirullah. Kan? Pengertian fasik itu ada dua macam. Pertama fasik kafir, kedua fasik fajir. Fasik kafir adalah orang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, keluar dari petunjuk dan masuk dalam kesesatan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 50, lalu ia meninggalkan perintah Tuhannya, yakni dia telah membangkang terhadap perintah Tuhannya untuk beriman. Fasik fajir ialah orang yang minum arak, makan benda yang haram, berzina dan maksiat kepada Allah. Ia keluar dari jalan ibadah dan masuk dalam kemaksiatan. Maksudnya dia melanggar syariat, buat benda-benda yang Allah tak bagi buat, dia buat juga. Itu sebab Nabi dah sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Bagi orang mukmin dunia ni penjara. Kematian adalah kebebasan bagi orang mukmin. Mati bebas dia, kan? Itu sebab dia sebut dalam satu pantun tu. Apa? Pokok sena di hujung sempadan, anak tupai menumpang lalu. Kan? Bercerai nyawa dari badan, barulah putih petua guru. Maksudnya apa? Selagi mana apa yang guru ajar ni benda-benda baik ni semua ikutlah. Bercerai nyawa dari badan baru tak payah ikut. Memang dah tak boleh ikut, dah mati. Kan? Macam tu lah maksud kan? Itu sebab kita datang ramai-ramai kan? Datang ramai-ramai, kita nuntut ilmu kan? Menuntut ilmu. Cantik tolok, pantainya landai. Tambek perahu, topi kuala. Biar buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Banyak pantun yang ini.
Kain songket benang sutera. Lilit sabalit buat selempang. Ilmu banyak macam cahaya, kalau sikit menjadi torang. Nampak? Tu dia, tu beza dia kan. Tak adalah terabur-abur. Kalau orang tak ada ilmu tu yang dia jamakkan maghrib tu, maghrib pun jadi 2 rakaat. Dia ingat semua bono dia boleh kurangkan. Ada satu pakcik ni dia tanya saya. Dia dah buat ikut. Okey, subuh, zuhur, asar, dua dia kan. Maghrib buat penuh, isyak 2. Kita combinekan jamak takdim atau jamak takhir tu. Pagi tu dia tanya, subuh ni nak jamak dengan apa? Kan, maknanya tu lah maksud dia kan. Tapi pada kita benda tu memang kelakar, tapi pada orang yang tak tahu balap gelita. Kan? Macam tu. Ya? Jadi macam tu lah tuan-tuan. Macam kita lah pergi negara, kalau kita lah tiba-tiba pergi negara orang. Macam saya dulu pergi Korea. Hara kan? Kelabu, macam mana pula? Masuk zaman ni kepala paip tak ada. Macam mana? Dia kata kena biasakan ustaz. Ya, Ustaz Aidil yang menjadi ketua pemandu pelancong tu. Kena biasakan. Pergi Balkan pun dia kata kena biasakan pakai tisu je. Mengangkang keluar. Gatal-gatal rasa sampai ke hotel. Kita dah biasa bercebok kan. Itulah. Tapi ni macam mana? Banyak lah belajar cara orang buat macam mana kan. Dia lain orang putih ni kan. Jadi namun dia keluar dari jalan ibadah dan masuk dalam kemaksiatan, namun tidak sampai pada batas syirik. Dia tahu kan Allah Ta'ala tu yang disembah, dia tahu Tuhan dia Allah, dia tahu. Tapi kau mau buat benda yang Allah tak bagi buat tu, yang tu ini buat. Minum arak kan. Alah minum sikitnya. Saya ni cerita betul. Saya pergi dekat satu negara luar lah. Bukan nak cerita saya banyak dalam negara luar apa. Tak adalah. Tapi bila pergi jumpa tu, adalah keluarga Islam di satu negara ni. Dia kata tolonglah nasihatkan anak saya tu. Dia kata anak dia tu ni adalah dia beritahu kan. Saya kata sebab saya takut-takut. Sebab dekat negara tu budaya minum arak ni biasa. Saya tanya dia, anak minum arak tak? Alah minum biasa-biasa. Ayah cakap macam tu. Alah minum dengan kawan sekadar minum sikit-sikit aja, dia kata. Macam bayangkan tu. Macam mana nak cakap? Dia kata macam mana saya nak nasihatkan? Benda macam tu pun bukan payah kan. Dan perbezaan keduanya adalah fasik kafir tidak akan diampunkan kecuali dengan bersyahadah dan juga bertaubat sebelum meninggal. Sedangkan fasik fajir masih boleh diampunkan dengan bertaubat dan menyesal sebelum dia mati. Gomar dan main nombor je. Kan, main nombor. Orang belum marah tu kau ni tak baik atau berjudi. Main nombor kan judi. Ikhtiar. Confident dia ikhtiar. Kono pula tu. Dia semayang kat masjid tu pula. Kat masjid kan ada setengah masjid tu dia letak nombor saf tu. Nombor sejadah kan. Nombor batu maghrib nombor 5 boleh. Petak 5 boleh. Isyak petak 30. 1530. Tikam tu. Bayangkan tu punya perangai kan. Kono pula tu. Bila dah kono dia datang jumpa Ustaz Tirmizi. Ustaz, hari ni saya sedekah makan. Kau hajar betul. Pakai duit pakai duit apa? Duit judi kan. Jadi dia kena bertaubat pada Allah sebelum dia mati. Sesungguhnya setiap maksiat yang datang dari syahwat dan nafsu masih boleh diampunkan, sedangkan setiap maksiat yang datang dari kesombongan tidak akan diampunkan. Sebagaimana punca kemaksiatan iblis adalah daripada watak kesombongannya. Oleh kerana itulah seharusnya engkau bertaubat atas dosa-dosamu sebelum mati dengan harapan semoga Allah menerima taubatmu. Itu sebabnya iblis ni dia pernah ketika zaman Nabi Musa, dia beritahu Musa, wahai Musa, kau cubalah cakap dengan Allah Ta'ala tu, ampunkanlah dosaku. Pernah diminta Nabi Musa tolong tanya kan. Kemudian Nabi Musa kata, boleh meh ikut aku je. Nabi Musa membawa, ni syarat Allah Ta'ala letak, kau tolong sujud kat kubur Adam ni. Tak nak dah. Sombong, belagak. Tu sebab jangan kita sombong atas dunia ni. Sombong tu perangai iblis. Kan, jangan belagak-lagak kan. Kadang-kadang belagak untuk benda tak ada apa-apa. Kau tengok kopiah aku ni. Daripada Mekah ni tau. Anak aku beli. Ya kau. Sekali buat tengok sikit lah. Tengok made in Taiwan. Bodoh
Berlagak benda tak ada apa-apa kan. Berlagak dengan kereta sampai masuk kena overhaul. Berlagak dengan selipar sampai masuk putui. Berlagak dengan kasut sampai masuk tetangga kulit. Berlagak dengan lawa sampai masuk bergari. Bukan berkodut kita bergari kan. Suami aku handsome sampai masuk apa dia tak dengar. Ya kan. Dia macam tu juga, manusia ni macam tu kan. Iya, Samsul Lebat tadi ada yang cakap muda lagi dia. Mana muda, pada saya pek pelompek tu tua dah kan. Pek pelompek 44 lah kalau tak faham. Pek pelompek tak faham. Pek pelompek tua dah tu. Sebab kalau ikut umur arwah abah saya, abah saya meninggal umur ngam 50 tahun. Tak ada sakit, tak ada apa. Demam, besok tu meninggal. Kalau saya ikut umur abah saya 6 tahun lagi ni hidup. Macam mana cakap lama? Macam tu dia fikir. Orang Malaysia ni dah ada buat kajian dah. Kebanyakan umur 60. Kalau 70 bonus. 80 ekstra. 90 gegar vaganza. Jangan cerita-cerita panjang mana. Dapat datang pondok mu'alim ni okey, boleh dengar, boleh faham mungkin. Ada orang tu dah tak faham, tu sebab tak boleh bawa. Macam ni. Ya. Dia menerima bantuannya. Kat sini kebanyakannya memberi bantuan. Alhamdulillah. Kan? Pagi kata Assalamualaikum, salam. Siapa ni? Saya lah anak arwah apa ni, Bilal dulu. Dah ada habis sekolah belum? Dah kahwin dah. Dia tak ingat. Ni ada ni ya Allah apa bondo ni. Ni ada topung, ada gula susah. Ada boreh ya Allah. Ni ada minyak ya Allah. Duit tak ada ke? Tanya duit. Duit ingat tau. Duit ingat, saya pun tak faham apa pasal macam tu kan. Tapi memanglah manusia kan, macam tu lah. Tapi alhamdulillah orang sini andal-andal kan. Jadi jangan kita sombong kan. Sebagaimana punca kemaksiatan iblis adalah watak kesombongan, seharusnya kita bertaubat atau dosa-dosa sebelum mati dengan harapan semua Allah menerima taubatmu. Nak buang penyakit sombong ni 3. Pertama, ziarah orang sakit tenat. Kita ziarah orang sakit tenat, tapi janganlah saja pergi hospital tu. Ada tak sesiapa yang tenat ini? Bukan macam tu. Masa dia tengok orang sakit tenat tu, ya Allah Akbar, aku besok janganlah sakit macam ni, ya Allah. Aku besok kau ambil lah nyawa aku, tahu ya Allah, tak nak aku seksa macam ni. Kedua, ziarah orang meninggal. Ziarah orang meninggal dunia, ya Allah ramai orang tengok dia, ya Allah aku ni besok ada tak orang tengok aku ni, ya Allah aku dalam mulut jahat, berlanggak pula. Dan yang ketiga, ziarah kubur. Siapa ziarah kubur mesti terfikir, aku besok ni kat sini juga tempat aku. Tak juga ni, penuh pula dah kubur ni. Mana pula nak ditanam aku ni besok. Ya. Makna kata kita akan fikir tentang kematian. Orang ingat mati insya-Allah dia akan kuranglah sombong tu mudah-mudahan. Allah SWT berfirman, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Maksudnya dia yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kejahatan mereka. Surah Asy-Syura ayat 25. Allah nak ampunkan kita. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang tidak berdosa. Habis itu apa nak buat lagi? Bertaubat. Taubat banyak-banyak. Kan? 3/4 malam bangun, paling baik sekali. Kan, pukul 4:30. Anak-anak pula sekarang ni ramai yang puasa kan. Ramai yang puasa sunat. Bangun pagi tu buat solat sunat taubat. Itu sebabnya bila ada orang tanya nak buat solat sunat istikharah kata macam mana kan. Saya kata kadang-kadang solat sunat istikharah ni kita nak apa? Kita nak minta Allah tunjukkan sesuatu kat kita. Tapi dosa kita banyak. Jadi kenalah ukur baju badan sendiri. Kau nak minta macam-macam kat Allah. Contoh tolong tunjukkan sikit tolong tunjuk sikit. Kalau kita cakap dengan orang tak tolong tunjuk, tolong ni. Sebelum tolong kita kena tolong dia dulu. Bukan kata Allah tu minta tolong, tak. Maksudnya kita ni adab dengan Allah Ta'ala ni, sebelum nak minta, buat salat sunat taubat dulu. Seminggu buat. Jangan minta dulu. Seminggu sebelum buat salat sunat taubat dulu. Cuci dulu hati kita ni. Minta ampun dengan Allah. Menangis betul-betul. Baru waktu salat sunat istikharah tu kita buat lepas tu.
Ya, saudara gitu. Kadang kan belajar agama hari-hari kan, mengaji kan, semayang, tapi ngumpet laju ya. Tak habis-habis lagi Samsul Debat tu tinggi gitu. Ingat aku tak dengar tadi, aku senyum yang tadi. Tingginya tak habis lagi tu. Macam OKU kau aku. Salah pula Samsul Debat tinggi. Macam pengalan deh. Tu pengalan ni inilah yang pengait buah tu. Tu orang di Sembilan panggil pengalan. Kan. Kan. Tapi tak apa, saya okey je. Tak salah, dah biasa kan. Nah, dalam TV nampak tua tu seorang lagi. Saya maafkan dah, saya siap senang kan, macam tu. Jadi orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang tidak berdosa. Diceritakan bahawa jika seseorang berdosa, dituliskan dosa itu dalam buku catatan, dan ketika ada satu hari ia berdosa lagi, maka dibukalah buku untuk mencatatnya, dan di situ pasti terdapat firman Allah, yakni yang bermaksud, maka Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Surah Al-Furqan ayat yang ke-70. Allah gantikan dengan kebaikan. Bila kita bertaubat, ada je rezeki. Dia dulu pernah terbabit dengan benda-benda tak baik. Contohnya dengan dadahnya, dengan araknya. Tapi bila taubat, Alhamdulillah, dapat dia, mungkin dapat mula hidup baru, berniaga. Dia meniaga kuih kapal. Sedap betul kuih kapal tu. Tahu tak kuih kapal? Kuih cakui. Kuih cakui kan macam ni kapal. Macam tu kan. Macam tu kan. Melokek kan. Macam tu. Kuih mikir apa kuih kapal kata kan. Kuih cakui kata kan. Melokap dia kan. Abang tu. Tengok sedap kuih dia. Rezeki. Orang lain buat pun tak sedap macam dia. Nampak tak? Lepas tu Allah uji dia. Bila duit dah banyak, orang beli cakui dia kan. Dah banyak, dah mula terbayang. Kau dah boleh, dah nak beli benda tu balik. Tengok. Itu penyakit dia kadang-kadang. Itu sebab dia kena duduk bercampur dengan orang-orang yang baik. Contoh tempat yang baik, pondok mu'alim. Yang baik-baik je. Iya, datang sini tak ada masalah. Jangan risau. Saya ni ustaz, masalah saya boleh pergi kuliah. Ngantuk. Betul. Tak ada masalah. Tidurlah. Tidur. Sebab memang itu kelebihan orang mendengar ceramah. Tidur. Kek rumah bantal tilam tak dapat dia tidur. Dekat kursi tagak-tagak tidur. Kau tua. Orang kajut pun tak sadar dah. Tidurlah masalah. Kan? Ada orang tu berdiri tidur. Dahsyat betul. Masalah dah kan? Itulah ustaz, malu lah ustaz. Dah tua-tua ni datang kuliah. Elok lah. Daripada orang tua yang masih lagi duduk ke tempat yang tak sepatutnya. Kita duduk tempat-tempat macam ni kan. Jaga mata, jaga lidah, jaga hati, jaga perut. Jaga perut tu jangan makan benda-benda haram. Ingat tak kita yang bab 1 dulu kan. Jaga perut, jaga tangan, jaga langkah kaki kita, dan jaga ketaatan pada Allah dan Rasul. Langkah kaki tu melangkah ke tempat yang baik-baik. Bila dia meninggal, dia tengah bersiap nak pergi pondok mu'alim. Nampak? Masa tu dia meninggal. Bila dia meninggal, baru balik pada pondok mu'alim. Bila dia meninggal, tengah tunggu ustaz tu naik pentas. Bila dia meninggal, tengah ceramah. Ni tadi, baru tadi keluar berita TV Hijrah. Seorang pegawai kanan KWSP meninggal dunia waktu tengah sujud solat sunat duha. Pegawai kanan KWSP tak payah pada pejabat agama. Ada seorang yang tengah sujud kat Bangi dulu, bertahun-tahun dulu kan. Dia kerja postman kat Bangi, meninggal dunia pun dalam keadaan sujud. Jangan apa lah betul. Ya Allah, meninggal tengah sujud ya, alhamdulillah. Kan? Macam itulah. Nak meninggal dalam sujud, nak tak? Semua nak. Tapi jangan imam. Imam meninggal tengah sujud, haru makmum, main-main. Itu rezeki lah. Kalau ada imam, mana rezeki lah. Wah, mak. Meninggal lah imam. Yang belakang lah. Lama nak sujud hari ni, ya Allah. Dia dah mula mengutuk tu. Dia ni memang gomah sujud dah lama ni tu. Kawan tu lah macam ni lah. Yang seorang tu siap tinjau.
Belum lagi weh, dia cakap dengan sebelah tu. Belum lagi weh. Yang sebelah tu cakap, weh, dalam semayang mana boleh cakap dah. Yang seorang tu, Syekh baik aku tak cakap. Sudah semua cakap, weh, batal dah semayang kita weh. Pegang dia balik imam ni lah, rabah, meninggal. Sebab semua tu kematian yang dicemburui, kan? Mudah-mudahan. Okey. Kemudian yakni tempat syirik akan diganti dengan iman, zina akan diganti ampunan, dan tempat maksiat akan diganti dengan taat. Tu ada yang tanya, habis kalau orang tu tak dapat peluang Islam macam kita, dia daripada kecil lahir dalam hutan, keluarga dia semua menyembah matahari, dia menyembah pokok, macam mana? Takkan dia pun nak dihukum juga? Tu Allah Ta'ala dah tanya dalam Quran, afala ta'qilun, apakah kamu tak berakal? Kau fikirlah apa yang kau sembah tu. Takkan kau tak boleh fikir kau sembah pokok, kau sembah ni. Ada satu puak dalam hutan tu, di hutan Amazon tu, dia menyembah pokok. Bila pokok tu mendatangkan hasil, itu lagilah, itu Tuhan nombor satu dia lah tu. Tapi bila pokok tu tak keluarkan hasil, dia ada satu cara tu. Dia keliling pokok tu, dia maki pokok tu daripada pagi sampai petang. Mati pokok tu. Bayangkan pokok kena maki boleh mati. Bayangkanlah orang. Tu sebab orang tak tahan bila kena maki, kena kutuk tu. Kan? Sabarlah banyak. Kan? Dengar-dengar menantu dia ni penyanyi. Pak, jadi hal. Kan, ngumpet, dosa tu. Kan mudah-mudahan nanti dia tu, yalah, walaupun dia penyanyi, dia baik, dia orang elok budaknya, macam tu. Cakap yang baik-baik sudah. Kan? Itu yang kalau nak cari menantu tu, jangan tengok rupa saja. Kan? Kalau tengok rupa saja tu panggil orang Nasrani. Orang Kristian memang suka yang cantik-cantik, walaupun muka dia tak cantik. Dia nak cucu itu cantik, dia suruh cari yang cantik. Kalau cari sebab keturunan, itu perangai orang Yahudi. Keturunan saja. Maksud dia, yang Nabi ajar tengok semua. Kalau tak ada, tengok agama Nabi ajarnya tu, tapi dia pegang tu je. Jangan tengok kerana harta dunia, sebab itu tanda orang gila dunia. Dia pakai tie, dia pakai blazer, pakai coat, tali leher besar sejadah. Besar tu tie tu, kan? Menjala kereta masa bila kereta menogak, semua kereta menjala, kan? Dah apik pula bapak itu jenis yang memang pergi pondok muallim. Jadi ni nak jadi menantu ni, 3 orang datang. Kau nama kau siapa? Nama saya Ikhlas. Kau baca surah Al-Ikhlas. Selesai budak tu. Kau nama kau siapa? Nama saya Asri. Kau baca surah Al-As. Kawan yang ketiga dah berpaluh, nama Yasin. Mampu dan negang, kata. Dia pun tanya, nama kau siapa? Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Huwallahu Ahad. Panjang lagi nama gelaran daripada nama betul. Macam tu lah, kan? Jadi testing tu cerita itu. Jangan catatlah, tu cerita. Diceritakan bahawa Umar bin Khattab berjalan-jalan di pinggir kota, kemudian melihat seorang pemuda membawa botol disorok di balik bajunya. Lalu Umar berkata, wahai pemuda, apa yang kau sorokkan di balik bajumu itu? Sebenarnya yang membawa arak, namun takut untuk mengatakannya. Maka dalam hatinya berdoa, ya Tuhanku, jangan engkau berikan aku malu di hadapan Umar. Jangan engkau bukakan rahsiaku kepadanya. Aku berjanji tidak akan minum arak selamanya. Dia bertaubat dalam hati ya. Dia takut ke Umar tu, kan? Dia bertaubat tu. Dan kemudian pemuda itu berkata, wahai Amirul Mukminin, yang aku bawa ini adalah cuka. Lalu Umar berkata, cuba kau bawa ke sini, aku nak lihat. Kemudian pemuda itu mengeluarkan dan diperiksa oleh Umar, dan ternyata memang benar arak itu bertukar menjadi cuka. Maka lihatlah kepada makhluk yang bertaubat hanya kerana takut pada makhluk sahaja, Allah lantas mengganti araknya dengan cuka kerana tahu keikhlasan dia bertaubat. Maka seandainya orang yang melakukan kejahatan, ia lantas bertaubat nasuha dan menyesali dosanya, tentu Allah akan menerima taubatnya.
Allah akan menukar arak kejahatan kepada cuka ketaatannya. Tapi janganlah cuba-cuba baik macam tu. Kan? Tak sama kita ya. Tersebut pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada satu malam setelah solat Isya, aku keluar bersama Rasulullah SAW. Ketika berjalan, aku jumpa dengan seorang wanita. Dia berkata, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku tengah melakukan dosa. Apakah aku masih boleh bertaubat? Kemudian aku tanya dia, apakah dosamu itu? Dia berkata, aku telah berzina dan membunuh anakku hasil dari zina. Lalu aku berkata kepadanya, terlaknatlah engkau. Demi Allah, taubatmu tidak akan diterima. Lalu wanita itu keluar dengan hati yang sedih dan pergi. Maka aku terfikir dalam hatiku, mengapakah aku berfatwa sedangkan Rasul berada di samping kami? Maka aku segera pergi menemui baginda. Lalu baginda berkata, engkau sudah salah. Apakah engkau tidak mendengar ayat? Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah, maka Allah akan mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Jadi kemudian aku keluar dan berkata, siapa boleh menunjukkan padaku wanita yang bertanya padaku tentang satu masalah? Lalu anak-anak berkata, dia telah gila wahai Abu Hurairah. Perempuan yang itu mana payah. Perempuan tu dah gila. Sebab kan dia kata, terlanatlah engkau. Dosa kau apa? Dosa kau tidak akan diampuni kan. Jadi dia jadi gila lah sebab tu. Jadi dia cari, kemudian aku cari dia sampai bertemu dan aku khabarkan kepadanya bahawa taubatnya masih boleh diterima. Lalu dia menjerit kegirangan sambil berkata, aku ada kebun, maka aku sedekahkan ia kerana Allah dan Rasulnya. Nampak? Keriangan dia. Kan? Riwayat dari Utbah Al-Ghulam radhiyallahu anhu, dia termasuk ahli fasik dan fujur. Fujur ni tadilah yang kita cerita, fajir tadi yang melanggar syariat dan buat dosa-dosa kan. Jadi terkenal suka membawa onar dan minum arak. Pada satu hari dia masuk ke majlis Hasan Al-Basri saat beliau sedang membaca tafsir ayat, belumlah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman bahawa tunduk hati mereka untuk mengingati Allah. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Nasihat yang diberikannya amat mengetuk hati hadirin sehingga mereka menangis. Kemudian ada seorang pemuda berdiri lalu berkata, ya Syekhul Mukminin, adakah Allah menerima taubat seorang yang fasik fajir seperti aku ini? Lalu Syekh menjawab, benar, Allah akan menerima taubat atas kefasikan dan kebiadabanmu. Ketika Utbah Al-Ghulam mendengar jawapan itu, wajahnya nampak girang, tubuhnya gemetar, menjerit dan jatuh pingsan. Ketika dia sedar, Hasan lalu mendekatinya seraya membacakan syair, wahai pemuda yang maksiat kepada Rabbul Izzati, tahukah engkau balasan orang yang derhaka? Baginya neraka syair penuh gemuruh nyala api. Di hari tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Jika tahan api neraka, berbuatlah derhaka. Jika tidak, tinggalkannya saja. Atas dosa yang telah engkau perbuat, hapuskanlah sungguh-sungguh dengan bertaubat. Mendengar syair itu, kembali Utbah menjerit dan jatuh pingsan sekali lagi. Sedihnya. Dan ketika telah sedar, dia berkata, wahai Syekh, apakah Allah menerima taubat orang hina seperti aku ini? Kemudian Syekh berkata, apakah diterima taubat hamba yang membuat maksiat selain Tuhan yang Maha Pemaaf? Lalu pemuda itu menghadapkan kepalanya ke langit dan memanjatkan 3 buah doa. Pertama dia berkata, ya Tuhanku, jika engkau terima akan taubatku serta mengampuni dosaku, muliakanlah aku dengan faham dan hafalan, sehingga aku hafal setiap ilmu dan ayat yang aku dengar. Kedua dia berkata, ya Tuhanku, muliakanlah aku dengan memiliki suara yang bagus, sehingga orang yang mendengar ayat dariku bertambah iman dalam hatinya, meskipun dia berhati keras. Ketiga dia berkata, wahai Tuhanku, muliakanlah aku dengan rezeki yang halal, berikanlah aku rezeki dari sesuatu yang tidak aku duga. Kemudian Allah memakbulkan semua doanya, sehingga bertambahlah kefahaman dan hafalannya. Ketika dia membaca Al-Quran, maka sedar dan bertaubatlah setiap orang yang mendengarnya. Setiap hari di rumahnya ada segelas minuman yang lazat dan 2 potong roti. Tidak seorang pun tahu siapa yang meletakkannya sehinggalah dia meninggal dunia. Demikian inilah keadaan orang yang bertaubat kepada Allah. Sebenarnya Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang berbuat baik. Jadi apa kita takut? Bertaubatlah. Kadang-kadang tak boleh, macam mana nak buat? Dia kerja jadi bodyguard kepada bos dia Cina minum arak. Dia sama lah sobat sekali. Dia bawa, dia jaga. Memang ada seorang sahabat saya tu, ditawarkan, saya kata kalau kau carilah kerja lain. Saya kata, kerja bodyguard orang tu sanggup bayar 10,000 sebulan. Bawa bos ni pergi minum arak. Bila bos tu mabuk kan, dia punggah masuk dalam kereta, bawa balik rumah. Macam tu hari-hari. Tu je kerja dia. Senang dia. Memang senang, tapi dari segi rezeki tu kan. Kadang-kadang mereka, aku bukan tak nak, tapi aku nak kerja apa? Ni je yang aku tahu. Tengok ayat dia. Nampak tak? Ayat-ayat yang biasa dia sebut kan.
Sedangkan Allah dah sebut wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muragaman katsira wa sa'ah, surah An-Nisa ayat 100. Maka siapa yang berubah ni kan, niat dia fi sabilillah, di jalan Allah, dia akan mendapati bumi Allah ni tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Apa takut? Kan adalah joki kan. Iya. Saya dulu kerja pengarah lunam, berhenti. Apa takut? Ada rezeki. Saya duduk depan Ustaz Temizi tadi. Melampuh kuih. Wah, macam-macam. Macam-macam kuih ada. Kan? Topung bungkuih ada. Apa lagi tadi? Karipap segala jenis, karipap pusar, karipap gintil, semua ada. Kan? Tinggal pizza yang tak ada tadi. Minggu depan buatlah pizza lah ya. Roti canai, semua lah ada. Rezeki. Apa takut? Kan? Kita niat kerana Allah ni adalah rezeki kita. Jangan risau. Kan ada orang macam pelakon ni kan, dia kata tutup aurat kurang, habislah dia job, tak ada job. Tak apalah, lagi banyak kan job. Abang Samsul Rara, dia sekarang ni dia ambil job pelakon pun yang syariah compliant dia kata. Yang ikut syariat dia kata. Ashraf Muslim. Dia tak nak lagi dah pakai singlet, pakai apa, dia nak pakai yang tutup aurat punya lakonan. Okey je, pelakon, tak ada masalah. Kan? Saya itu ditawarkan enggak pelakon, saya tolak. Ada satu watak cerita Munafik 2 tu patut saya ada. Tapi saya tolak sebab watak tak sesuai. Watak hantu celah buluh tu bagi aku mana. Tak ada lah, mana ada pandai. Saja kan gurau tuan Jadi kadang orang takut sangat. Dia takut apabila ni je nak pakai duit lagi pun. Tak, kalau dia tu fikir yakin Allah akan bagi. Salahnya tak yakin. Kan? Ada seorang tu dia ngajar anak murid dia. Kan? Anak murid dia boleh ngajar lah, anak murid dia belajar gabung dengan dia. Setiap hari balik dia kena menyeberang sungai. Ada sampan Lepas tu dia pun datang mengaji belajar balik sekali. Kata tu, tuan guru tu, apa dia? Apa perahu saya hanyut lah, macam mana lah? Boleh tak perahu? Ada tak perahu lain? Tak ada. Habis macam mana ni? Alah, kau baca, kau selawat 3 kali, kau baca Fatihah. Kau jalanlah atas sungai tu. Anak murid dia, hilah. Anak murid dia. Setiap hari anak murid dia dah tak tanya agak tuan guru fikir, agak-agak dia ni dah jumpa perahu lain. Selang sebulan dengan macam tu. Dia kata, Tuan Guru, kenapa? Ada orang meninggal, tak ada orang nak uruskan ni. Tolonglah Tuan Guru, tolonglah. Alah, tak ada orang lain. Memang semua tak ada. Yang mengurus jenazah ni, semua balik kampung lah. Memang Tuan Guru yang harap sekarang ni. Ayolah, kejap, aku siap jap. Poi, sampai kat sungai, perahu tak ada. Mana pergi perahu ni? Tak ada perahu ke? Semenjak Tuan Guru ajar saya dulu, saya memang tak pakai perahu dah. Dia selawat 3 kali baca Fatihah, pak berjalan di atas sungai. Guru pun terkejut. Guru pula buat Allahumma salli alaihi wasallam 3 kali baca Fatihah. Tengah lam tu guru. Nak minta apa? Ada juga kan. Itulah kadang kita ngajar. Dia tak yakin di mana. Bercakap memang senang tapi anak murid tadi yakin. Dia buat betul jalan atas tu. Dia tak ada lah cerita dengan orang. Dia pun heran, macam mana untuk entah dia baca tak jadilah ini dia kan. Malu. Apa? Itulah kita tuan. Ya Allah, Akbar. Iyo. Tapi jangan buat. Kalau tak yakin jangan buat ni kan. Yang tuan guru pula cakap dia tak tahu nak murid ni guru. Tapi nak murid dia yakin. Apa? Kan? Ada sebagian ulama ditanya, apakah seseorang itu tahu bahawa taubatnya diterima atau ditolak? Lalu ulama itu menjawab, tidak ada kepastian dalam hal itu, akan tetapi ada tanda-tandanya. Bagi orang yang diterima taubatnya, dia akan sentiasa menjaga dirinya dari maksiat. Dalam hati seolah-olah tidak ada kegembiraan dan sentiasa mengingat Allah. Dia suka bergaul dengan orang yang soleh dan menjauhi orang yang fasik. Dia menganggap banyak terhadap dunia yang sedikit, tapi dia menganggap sedikit terhadap amal akhirat yang banyak. Maknanya dia nampak dunia yang banyak tu dia rasa sikit. Amal akhirat walaupun dia dah semayang banyak, dia rasa sikit lagi. Macam tu.
Kan? Hatinya sentiasa terpaut dengan sesuatu telah diwajibkan Allah atas dirinya. Dia jaga mulutnya, selalu berfikir, bersedih dan menyesal atas dosa yang dilakukan. Jadi taubat nasuha ni adalah merupakan taubat yang seikhlasnya, yang mana kita menyesali dosa-dosa telah dilakukan, minta ampun kepada Allah dan berazam tidak mengulangi dosa tersebut. Ini tambahannya. Syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat apa dia? Ini tambahan ya. Berhenti serta-merta daripada dosa yang dilakukan itu. Sama. Kedua, wujudkan rasa menyesal di atas perbuatan dosa yang dilakukan dulu. Ketiga, berazam tidak melakukan dosa-dosa terdahulu. Yang keempat, jika melibatkan hak orang lain, maka hendaklah dipulangkan semula hak orang tersebut dan minta ampun dan maaf daripada orang tersebut. Kan, kalau berdosa disebabkan oleh zina, kan, bertaubat daripada zina, contohnya dalam soalan non tanya, saya pernah melakukan perbuatan terkutuk dengan seorang perempuan dan sekarang sangat menyesal. Bagaimana cara saya perlu bertaubat? Adakah saya perlu berkahwin dengan perempuan itu sebagai tanda taubat? Jika perempuan itu hamil, adakah saya wajib memberikan nafkah kepada anak hasil perbuatan zina tersebut? Dalam kes zina terdapat dua keadaan, iaitu zina secara paksa. Jika dia berzina dengan perempuan tersebut secara paksaan, maka hendaklah dia membayar kepada perempuan tersebut mahar misal sebagai ganti rugi kemudaratan yang ditanggung, iaitu mahar yang dinilai mengikut mas kahwin saudara-saudara perempuan yang telah berkahwin dulu. Hendaklah dinilai sama dengan mas kahwin keluarganya yang paling dekat sekali, seperti kakak dan ibu saudara. Di samping itu, mas kahwin juga dinilaikan berdasarkan keadaan perempuan itu sendiri, dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya. Selain itu, hendaklah benar-benar bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Jika perkara ini sampai ke pengetahuan pihak penguasa, maka perlu diaturkan hukuman yang setimpal. Kalau zina suka sama suka, maka tiadalah apa-apa pun padanya, melainkan hanya perlu bertaubat pada Allah dengan sebenar-benar taubat. Anak tersebut tidak boleh dinisbahkan secara mutlak, itu dinisbahkan anak itu kepada ibunya, dan juga tidak wajib memberi nafkah pada anak tersebut kerana anak tersebut merupakan anak zina. Selain itu, orang yang bertaubat ni tidak diwajibkan berkahwin dengan perempuan tersebut untuk menutup kesalahan tersebut. Ada berlaku yang baru-baru ni, bukan baru-baru ni lah, beberapa tahun dulu. Kes ni parah juga lah dekat satu hospital. Satu hospital pegawai akhlak beritahu, bayangkanlah mak dengan anaknya melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Bayangkan tu nak jadi apa? Warning tu kan. Ni pegawai akhlak telah cerita dengan saya. Pegawai akhlak. Sekarang hospital ada pegawai akhlak. Parah-parah. Kes tu bukan sikit-sikit tau. Banyak yang kes-kes macam ni. Ada yang dah melahirkan anak luar nikah ni. Sampai 7 orang lah kat rumah dia. Ada. Anak-anak tu semua anak tak sah taraf. Apa nak jadi dengan budak-budak tu? Itu semualah kadang-kadang. Dia kata ni nak kahwin dah ni, lelaki tu janji nak tanggungjawab, dia kata. Macam tak ada apa-apa. Benda ni lah, itu sebabnya jagalah keluarga kita elok-elok kan. Adakah wajib mengakui dosa silam kepada suami? Soalan dia. Saya dah berkahwin dengan seorang lelaki yang baik, tapi malangnya pada waktu silam saya pernah melakukan perbuatan terkutuk. Apakah saya harus menceritakan dosa silam kepada suami saya? Tidak wajib kepada mana-mana pihak untuk menceritakan dosa silamnya pada pasangannya, selagi mana Allah menutup keaiban diri kita, maka cukuplah kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepadanya. Dia nak jadi baik pula kan, tapi tak perlu cerita. Allah dah sembunyikan aib kita, jangan kita cerita. Taubat daripada mencuri, kalau taubat pencuri macam mana? Kalau dia curi tersebut masih berada dalam simpanan, maka wajiblah dipulangkan kembali benda tersebut kepada tuannya segera. Contoh, terbawa balik tabung Ustaz Tamizi dah. Besar tabung tu. Macam mana boleh terbawa balik? Saya ingat saya punya tabung, katakan. Contoh kan. Pulangkanlah balik. Kan? Jika benda itu telah rosak atau musnah, wajiblah tukar ganti benda tersebut dan pulangkan kembali pada tuannya. Kalau tak mampu, mintalah maaf serta tolak ansur daripada pemilik barang tersebut. Kalau barang, kalau tak ada, bayar. Bagaimana jika tidak berani untuk terus terang kepada pemilik barang tersebut? Pulangkan kembali barang yang dicuri menggunakan orang tengah pun tak apa. Minta orang tengah menyampaikan barang tersebut tanpa menyebut nama kita. Selain itu, kita juga boleh pulangkan barang menggunakan pos atau meletakkan barang curi tersebut ke tempat asalnya tanpa pengetahuan pemilik asal.
Apa yang penting barang tersebut selamat sampai kepada pemilik sebenar barang itu. Bagaimana jika gagal memulangkan barang yang dicuri? Ada orang tu dia mencuri harta syarikat tempat kerja dan berhenti kerja. Namun sekarang ni telah bertaubat dan sangat menyesal. Ingin pulangkan kembali harta tersebut, tapi syarikat tersebut telah berpindah dan saya gagal mengesan alamat terbaru mereka. Apa harus saya lakukan? Lebih dahulu cuba juga cari tempat dan alamatnya, dan cari tuan punya syarikat. Jika insan tersebut telah mati, pulangkanlah kepada waris atau keluarga tuan punya syarikat. Jika masih juga tidak menyumpainya setelah habis segala ikhtiar, sedekahkanlah harta tersebut sebagai penebus pada harta dicuri itu, dan niatkanlah ia untuk insan atau syarikat tersebut, walaupun insan atau syarikat tersebut adalah kafir. Kerana Allah akan memberikan kepada mereka harta di dunia, tapi tidak di akhirat kelak. Mengambil harta anak yatim dan menjadikan hasil curi sebagai modal perniagaan. Ada juga kan, meniaga untung pula tu kan. Tak, saya tambah tadi kan, saya kata ni tambahan. Jangan cari dalam tu, memang tak jumpa. Okey. Syarat taubat tadi mungkin saya tambah je. Kan. Dia ambil harta anak yatim jadikan modal niaga. Lepas tu dapat untung pula. Harta tersebut telah bertambah berkali ganda. Sekarang saya telah taubat, macam mana harus saya serahkan harta tersebut? Para ulama mengulakan banyak pendapat mengenai hal ini. Namun pendapat yang paling pertengahan adalah pulangkan modal asal itu pada anak yatim tersebut, ditambah bersama dengan setengah dari keuntungan tersebut. Separuh keuntungan bagilah. Kan? Begitu juga seorang telah mencuri beberapa ekor ternakan daripada unta atau kambing, lalu binatang yang dicuri itu membiak dan beranak, maka hendaklah dipulangkan binatang yang dicuri itu beserta setengah ekor daripada anak-anak binatang tersebut pada tuan asal. Janganlah dikorek pula kambing tu. Maksudnya paling kurang separuh lah anak tu kan. Jadi bagilah kan. Jika binatang ibunya telah mati, maka berikanlah harga binatang tersebut bersama setengah ekor anak-anaknya kepada tuannya. Dia ada 84 ekor, anak itu bagilah 2 ekor. Macam tu kan. Bertaubat daripada dosa melibatkan hak manusia lain. Bayar kembali jika berkaitan dengan duit dan harta benda. Dan kedua, minta hal dihalalkan atau minta dia memaafkan kamu. Bertaubat dari mengambil rasuah. Macam mana tu? Pernah mengambil rasuah dan saya bertaubat. Apakah perlu saya lakukan dengan duit-duit rasuah pernah diterima? Kan? Kalau ada orang dizalimi, konolah pulang balik pada orang dizalimi itu, konolah minta ampun dengan orang tu. Kan? Mungkin hak orang tu, kan? Bagi balik hak orang tu kalau boleh lah. Kedua, mengambil rasuah daripada orang zalim. Ada juga. Jadi memberi rasuah pada yang tiada terdapat haknya di situ, duit tersebut tidak perlu dipulangkan, tapi duit itu hendaklah dibelanjakan pada jalan kebaikan. Contohnya kalau kita pergi masjid, contohnya kena cakap macam dengan Ustaz Tirmizi kan, Ustaz, ini duit rasuah ni Ustaz, kena cakap. Ni duit tak elok Ustaz, jadi saya nak sedekahkan ni, macam mana ni Ustaz? Jadi Ustaz Tirmizi tahulah, tak adalah dia gunakan untuk buat pusat tempat pengajian, mungkin dia buat toilet ke, dia buat parking lot ke, buat elok-elok, macam tu. Ya. Kau nak cakap lah. Ada orang pergi ke masjid, bagi dia beritahu, ni duit curi ni. Dia cakap dengan imam. Jadi imam tahulah. Imam akan declare pada AJK. Tapi jangan, kebetulanlah AJK seorang tu polis pula, langsung kena tangkap kata kan. Contohlah Yang ketujuh, bertaubat dari mengumpat orang. Saya pernah mengumpat dan memburukkan orang lain. Adakah disyaratkan supaya memberitahu mereka tentang dosa tersebut? Perkara ni yang susah sikit ni kan. Terletak berkaitan dengan masalih, iaitu perkara yang boleh mendatangkan kebaikan, dan juga mafasid, iaitu yang boleh mendatangkan keburukan dan kemudaratan. Jadi tak perlu kita detailkan. Mungkin kita menyesal dan naklah minta keampunan pada Allah. Puji insan yang diumpat itu dengan pujian kebaikan di hadapan orang lain, sebut kebaikan dia. Hendaklah membela insan yang diumpatinya itu. Jika ada orang lain mengatakan tidak baik terhadap dia, berdoa pada Allah akan diampunkan dosa orang yang diumpatinya tanpa pengetahuannya. Kalau minta maaf pun, kalau dapat jumpa orang tu minta maaf. Minta maaf lah kalau aku tercakap kebasan kau ke apa semua. Kau maafkan aku nak. Macam tu je. Kau pernah ke kutuk aku tak ingat ada lah aku. Macam tu je. Baik kau cakap. Jangan cakap, mudarat nanti. Aku dulu tak tahu, kau tahu lah mulut aku ni jahat. Banyak macam tu je lah. Aku minta maaf lah banyak. Bertaubat dari pekerjaan yang haram,
Kan dia dapat gaji dan sebagainya. Contohnya seorang pelacur yang telah bertaubat, tidak perlu memulangkan kembali wang dia perolehinya kepada bekas pelanggannya. Tak perlu, sebab benda tu dia akan gunakan benda-benda yang tak baik juga. Cukuplah membelanjakan wang tersebut untuk kegunaan lain. Bolehkah menghapuskan simpanan barang-barang yang haram dengan menjualnya? Saya telah bertaubat. Dan masa sama masih punya simpanan barang-barang yang haram, seperti peralatan judi, arak, filem lucah dan sebagainya. Saya ingin menghapuskan semua barang tersebut dari hidup saya. Bolehkah saya menjualnya? Jawapannya tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika sudah mengharamkan sesuatu, maka akan diharamkan juga harganya hasil daripada perkara diharamkan tersebut. Apabila kita sudah tahu kita menjual satu barang dan pembeli tersebut menggunakannya ke jalan haram, hukumnya tidak boleh menjual barang tersebut. Paling penting sekali, poinnya dekat sini adalah kita mesti bertaubat selagi hayat di kandung badan, selagi belum sampai kepada ghargharah ni, ghargharah. Siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum datangnya al-ghargharah, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Apakah dimaksudkan dengan al-ghargharah? Ghargharah ialah suatu suara yang keluar dari kerongkong di saat roh ditarik keluar daripada jasad. Ini bermaksud naklah bertaubat sebelum datangnya kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Kematian dan kiamat besar. Orang beriman akan menghadap Allah dan keadaan takut dan mengharap kepadanya. Jadi taubatlah banyak-banyak, minta ampun dengan Allah. Jangan perasan kita tak ada dosa. Semua orang ada dosa, termasuk yang bercakap ni. Kan, kadang-kadang tengok, sedapnya dia makan, tak pandang ke kanan, kan? Padahal orang tu memang tak nampak kita. Dia memang tak nampak. Kita tuduh orang macam-macam. Macamlah dia tu bagus sangat. Kadang-kadang kita cakap, nampak, belagaknya naik kereta besar hari ni, best lah dia. Contoh, padahal kereta tu kereta anak dia. Anak dia bagi dia pakai hari tu, sebab anak je nak pakai kereta kecil di pasar, senang nak parking. Dia pula bawa kereta besar, bukan niat dia nak belagak. Kita lah yang tuduh dia belagak. Kadang kita banyak ambil alih kerja Allah Ta'ala tu. Maksud dia macam seolah-olah kita tahu dalam hati orang tu apa. Kan? Mana kita tahu orang tu tak ada belagak-belagak pun. Macam anak dia seorang pandai. Walau orang lain yang cakap, anak dia dapat semua A. UPKK itu, macam anak dia seorang pandai. Dia cakap apa pun tidak. Orang lain yang cakap ni, anak dia dapat semua A. Dia tak cakap apa-apa pun. Nampak? Dia, ni siapa masak? Dia masak. Boy, sedap masak. Belagak tu. Kenapalah mulut tu cepat sangat? Kan? Ya. Kadang-kadang ada je. Itu baju tu, nampak tu, baju baru, mesti mahal tu. Nak belagak lah tu. Ada je mulut nak cakap pasal orang. Kan? Kadang-kadang ada orang dia memang dah perut tu, isi perut tu macam tu lah. Dia memang capek nak benda-benda macam tu. Jadi kita tu sebab Saidina Abu Bakar dia sampai tolan batu tu, bukan tolan, dia letak batu dalam mulut dia supaya nak mengelakkan dia daripada bercakap benda-benda yang tak baik. Mulut ni lah yang paling banyak dosa. Dosa bercakap. Tapi hari ni tak payah tolan batu dah, bagi handphone senyap lah. Kan, semua tadi dah ambil gambar dah masuk di Instagram. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan, masuk dah dalam status dia yang pertama. Orang tu rugi betul tak datang hari ni, dia kata. Yang seorang tu pula, jangan lupa ya booking sambal, tak habis-habis sambal. InsyaAllah InsyaAllah untuk next. Jadi dah 10.28, InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.